أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسير ولا تعسير، ربي تمم بخير. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita dapat bersama sekali lagi dalam meneruskan PDPR PKP 2021 bagi mata pelajaran tajwid Sekolah Rendah Agama Pekan Semenyih. InsyaAllah saya Ustazah Siti Armiati binti Arifudin akan berkongsi sedikit ilmu tajwid dan meneruskan tajuk kita seterusnya dalam hukum yang kedua, iaitu hukum ra dalam tajuk sebab-sebab ra dibaca dengan nipis. Alhamdulillah, kita telah pun berada di bulan Islam iaitu bulan Rajab, iaitu bersamaan 7 Rejab 1442 Hijrah, 19 Februari 2021. Pada hari Jumaat yang mulia ini, marilah kita sama-sama membuka majlis ilmu kita pada hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah dan seterusnya membaca doa bulan Rajab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Yang bermaksud, ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan, yakni hidupkan kami sehingga bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila masuknya bulan Rajab, baginda mengucapkan doa tersebut. Doa yang kita baca tadilah. Okey, ada 3 perkara penting yang berlaku peristiwa dalam bulan Rajab, iaitu perkara yang pertama iaitu Isra' dan Mi'raj pada 27 Rajab, dan 27 Rajab pada bulan 2 ni adalah bulan 3 ni adalah 27 Rejab jatuh pada hari Khamis bersamaan dengan 11 Mac. Hari Khamis 11 Mac adalah 27 Rejab, iaitu berlakunya Isra' dan Mi'raj, yang mana pada Isra' dan Mi'raj ini juga telah difardukan solat 5 waktu ke atas umat Islam. Dan pada bulan Rajab ini juga telah berlakunya perang Tabuk yang terjadi di dalam tahun ke-9 Hijrah, insya-Allah. Okey, anak-anak boleh membuka buku teks, buka muka surat pada halaman yang ke-13, iaitu hukum ra. Kita imbas sedikit apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas, iaitu hukum ra terbahagi kepada 3, iaitu ra tafkhim, ra tebal yang pertama, yang kedua ra tarqiq atau ra nipis, dan yang ketiga ra dibaca 2 wajah di antara tafkhim dan tarqiq. Manakala pada minggu lepas kita telah mempelajari sebab-sebab ra dibaca dengan tebal, dan pada minggu ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita dengan mengenali apakah sebab ra dibaca nipis ataupun tarqiq. Baik, kalau anak-anak membuka buku teks pada muka surat 19 dan muka surat 20, kita dapat melihat apakah sebab-sebab ra dibaca nipis. Terdapat 5 sebab ra itu dibaca nipis yang kita akan pelajari sebentar lagi. Baiklah, kita teruskan untuk mengenali sebab-sebab ra dibaca dengan nipis. Yang pertama, iaitu kerana ra berbaris bawah. Kalau kita lihat, sebab ra yang pertama dibaca nipis adalah kerana ra itu berbaris bawah. Pada misal, an-nari, dan pada misal ghairi, hendaklah dibaca nipis. Ya, sebab ra itu berbaris
bawah. Yang kedua, kenapakah ra itu dibaca secara nipis? Kerana ra mati, sebelum ra mati terdapat huruf berbaris bawah. Pada misal, Fir'auna. Kita tak baca fir, kita baca fir, nipis. Sebab ra mati sebelumnya, huruf sebelum ra mati itu berbaris bawah. Fir'auna. Okey, sebab yang ketiga, ra itu dibaca nipis kerana ra diwakafkan. Okey, Ustazah ulang sekali lagi. Ra diwakafkan dengan ra mati adalah dua keadaan yang berbeza. Ra mati memang kita nampak tanda mati dekat atas ra. Tetapi kalau ra diwakafkan, ialah huruf ra tersebut berbaris. Tetapi oleh kerana kita nak berhenti, dengan sebab itulah ra itu diwakafkan. Jadi sebab yang ketiga, iaitu ra diwakafkan sebelumnya mati yang bukan huruf mad. Tak boleh huruf mad. Huruf apa-apa sahaja boleh melainkan huruf mad. Dan sebelumnya berbaris bawah. Baik, huruf mad ada 3, ingat ya. Alif, waw, ya. Maknanya sebelum ra diwakafkan ini, huruf yang mati itu tidak boleh terdiri daripada huruf mad. Dan huruf sebelumnya hendaklah berbaris bawah. Pada misal dalam Al-Quran, bihis sihr, bihis sihr. Ingat ya, ra mati apabila kita wakafkan, ra yang diwakafkan di hujung kalimah kita nak berhenti, hendaklah dibunyikan huruf ra tersebut setengah harkat saja. Kita tak boleh juga bunyikan bihis sihr, bihis sihr. Tak ada bunyi ra. Walhal kita berhenti dekat ujung tu yang berlakunya wakaf pada huruf ra. Jadi kena dibunyikan huruf ra tersebut setengah harkat. Ingat ya, bihis sihr. Sihr. Macam tu, setengah harkat saja. Dan dinipiskan. Kenapa nipis? Kerana ra diwakafkan sebelumnya mati bukan huruf mad dan sebelumnya berbaris bawah. Itulah sebab ra dibaca nipis yang ketiga. Jelas ya? Okey, seterusnya. Apakah sebab yang keempat? Ra itu dibaca tarqiq. Okey, sebab yang keempat, ra diwakafkan. Wakaf sama juga ra diwakafkan. Berbaris. Oleh kerana kita nak berhenti, kita mewakafkan huruf ra tersebut di akhir kalimah. Sebelumnya adalah huruf ya mati. Okey, ya mati ini terdiri daripada 2 ya. Sama ada ya madiyah. Ya madiyah artinya ya mad. Ya mad, ya. Syarat huruf ya mad, huruf sebelum ya mati berbaris bawah. Dan ya lin. Ingat lagi huruf lin? Huruf lin ada 2, ya dengan waw. Tapi dalam hal ini, misal ini, kita nak huruf ya saja. Huruf ya lin, huruf lin dengan huruf mad berbeza. Kalau huruf mad, syarat dia, ya mati sebelumnya baris bawah. Kalau huruf lin, ya mati sebelumnya berbaris atas. Jadi dua keadaan yang berbeza yang wajib kita ketahui cara bacaan apabila termasuk dalam ra tarqiq yang keempat. Sebab ra dibaca nipis, iaitu ra diwakafkan sebelumnya huruf ya mati. Sama ada ya lin ataupun ya madiyah. Pada misal, dirun, khairun, iaitu syai'in qadir. Dan pada misal, al-khair, al-khair, syai'in qadir. Jangan baca syai'in qadir. Lagu sedap tapi cara bacaan kurang tepat. Jadi kita tahsinkan lagi, betulkan lagi. Cara yang betul syai'in qadir ialah baca secara nipis. Kenapa? Kerana ra diwakafkan pada akhir kalimah yang sebelumnya adalah ya lin. Baca dengan nipis kerana tergolong dalam sebab ra dibaca tarqiq atau nipis. Dan al-khairu, kenapakah dibaca nipis? Al-khair. Kita tak baca al-khair. Kenapa? Sedangkan ya mati sebelumnya baris atas. Kerana ya itu adalah ya lin. Ya mati sebelumnya berbaris atas. Jadi ini tergolong dalam sebab ra dibaca nipis yang keempat. Jelas Dan yang terakhir, sebab ra itu dibaca nipis tarqiq ialah ra diwakafkan sebelum ra adalah huruf berbaris bawah. Huruf apa-apa saja Kak Ustazah? Iya betul. Apa-apa huruf saja janji sebelum ra wakaf adalah berbaris bawah. Pada misal, as-sarair. Jangan baca as-sarair. Lagu sedap tapi kurang tepat. Jadi kena baca secara nipis. Kenapa? Kerana ra diwakafkan sebelum ra itu berbaris bawah. As-sarair. Okey. Dan misal yang seterusnya, pada misal anta mudzakkir.
anta muzakkir. Jangan muzakkir. Kurang tepat. Baiklah. Itu adalah di antara sebab-sebab ra dibaca secara tarqiq yang telah kita kenali serba sedikit. InsyaAllah. Baiklah, seterusnya marilah kita sama-sama mengenali surah-surah yang mengandungi, surah-surah dalam Al-Quran yang mengandungi hukum-hukum ra dibaca dengan tarqiq atau nipis. Iaitu sebelum itu kita kenali dulu. Sebenarnya terdapat beberapa keadaan ra ini dibaca secara nipis. Iaitu sama ada ra tersebut berada di awal kalimah, di pertengahan kalimah ataupun di akhir kalimah. Okey, kalau kita lihat pada sebab ra dibaca nipis yang pertama, iaitu sebab ra berbaris bawah, pada misal surah Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi. Okey, ini ra ni terdapat di awal kalimah ya, di awal kalimah. Okey, pada misal rizqal lakum, rizqal lakum. Baca secara nipis. Kenapa ya? Kerana ra itu berbaris bawah dan ra itu terdapat di awal kalimah pada surah Al-Baqarah. Baik, seterusnya pada surah Al-Baqarah juga ayat yang ke-25, ra ini berada di tengah kalimah. Okey, yang berbunyi jannatin tajri. Okey, dia berada, ra tersebut berada di pertengahan kalimah dan ra di akhir kalimah. Masih lagi ra, sebab ra yang pertama iaitu ra dibaca dengan nipis, ra berbaris bawah. Pada misal surah Al-Fatihah ayat yang ke-7, ghairi. Di akhir, ra itu berada di akhir kalimah. Ghairil maghdubi, ghairi. Baca dengan nipis. Jadi sebab ra yang pertama dibaca tarqiq, iaitu ra berbaris bawah, terdapat 3 keadaan, iaitu di awal, di tengah dan di akhir kalimah. Baik. Seterusnya dalam sebab ra dibaca tarqiq yang kedua, iaitu ra mati sebelumnya berbaris bawah, iaitu terdapat 2 sahaja keadaan, iaitu ra itu berada di tengah dan ra itu berada di akhir kalimah. Pada misal Fir'auna, Fir'auna. Okey, ra itu berbaris mati sebelumnya huruf berbaris bawah pada surah Buruj ayat yang ke-18. Dan pada akhir kalimah pula, iaitu wasbir nafsaka, wasbir. Nipis, wasbir. Walaupun kita tahu sah itu adalah isti'la, tetapi kita ketebalan huruf isti'la itu, isti'la ingat lagi tak? Pelajaran kita pada minggu lepas, iaitu isti'la adalah antara huruf sah ini adalah antara huruf isti'la. Isti'la ialah suara meninggi dengan lidah terangkat ke langit apabila menyebut salah satu huruf isti'la, iaitu ada 7 huruf isti'la yang berbunyi khussa daghtin qiz, khussa daghtin qiz, khassa daghta qaza, iaitu khussa daghtin qiz. Tetapi berbeza dekat sini, jangan sampai kita terpengaruh dengan ketebalan isti'la pada ra mati sebelumnya berbaris bawah. Wasbir pada surah Kahfi ayat yang ke-28. Baik. Seterusnya sebab yang ketiga yang mana kita boleh berkongsi misal-misal dalam Al-Quran, ra diwakafkan sebelumnya mati selain huruf ya. Dan huruf sebelum yang mati tersebut adalah berbaris bawah. Cuma terdapat satu keadaan saja, iaitu di akhir kalimah. Okey, dan Ustazah datangkan 2 misal di akhir kalimah, iaitu pada surah Yunus ayat 81 yang berbunyi majitum bihis sihr. Nipiskan ra berada di akhir kalimah. Dan pada misal surah An-Nahl ayat 43 yang berbunyi fas'alu ahla dzikr. Bunyikan secara nipis. Kenapa? Kerana ra itu diwakafkan sebelumnya adalah mati selain huruf ya dan sebelumnya berbaris bawah. Okey, sebab yang keempat, ra itu dibaca dengan nipis kerana ra diwakafkan dan huruf sebelumnya ada ya mati, adalah ya mati yang terdiri daripada sama ada ya lin ataupun ya mat, iaitu pada surah Al-Baqarah ayat 20 yang berbunyi syai'in qadir. Nipis. Dan pada surah Al-Buruj ayat yang ke-11 Fauzul kabir. Okey, nipiskan. Kenapa? Kerana ra diwakafkan sebelumnya huruf ya mati sama ada ya lin atau ya madiyah. Okey.
Seterusnya yang kelima iaitu sebab ra dibaca tarqiq atau nipis kerana ra diwakafkan sebelumnya huruf berbaris bawah pada surah At-Tariq ayat 9 yang berbunyi yauma tubalas sarair. Baca nipis ya. Okey, seterusnya pada surah Al-Ghashiyah ayat yang ke-21 fadzakir innama anta mudzakir. Baca secara nipis insya-Allah. Walau bagaimanapun, sedikit nota tambahan sebagai pengetahuan kita. Baik, hukum ra nipis tidak akan berlaku pada keadaan seperti ini. Baik, kalau kita lihat, iaitu sebab ra yang dibaca dengan imalah. Baik, imalah. Apa ini imalah? Okey, imalah adalah, kalau kita lihat dalam jadual, kedudukan ra itu adalah di tengah kalimah pada surah Hud ayat yang ke-41. Sebelum tu kita kena kenal dulu imalah. Apakah yang dinamakan imalah? Baik, imalah ini ialah bacaan khas mengikut riwayat Hafs bin Sulaiman an Asim mengikut Tariq Syatibi, dan bacaan khas ini terdapat 7 keadaan sahaja dalam Al-Quran. 30 juzuk, 114 surah yang terkandung dalam Al-Quran, hanya terdapat 7 sahaja bacaan khas dalam Al-Quran dan terdapat di tempat-tempat tertentu dalam Al-Quran. Dan salah satunya ialah hukum imalah. Imalah ialah baris atas cenderung atau condong kepada baris bawah. Baris atas cenderung atau condong kepada baris bawah. Cara dia ialah, kalau kita lihat pada potongan ayat, iaitu pada surah Hud ayat yang ke-41. Okey, cara pembacaan pada misal yang terdapat hukum imalah ini ialah وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Inna Rabbi laghafurur rahim. Baik, kalau kita lihat pada perkataan majreha. Baik, seandainya lah kita belum tahu cara baca imalah ni, mesti kita tak ragu-ragu, mesti kita akan ragu-ragu kan? Bagaimana cara bacaannya ni? Apa pula tanda macam diamond kat bawah ni? Baik, itulah yang dinamakan tanda bagi imalah, iaitu tanda diamond yang terdapat di bawah huruf ra. Baik, terkecuali pada kes seperti ini, misal ini tidak termasuk dalam ra nipis. Kerana hukum ra, huruf ra ini kita sebut seperti kita menyebut do, re, mi, re. Majre, itu yang dikatakan imalah, condong ataupun cenderung baris ra itu kepada baris bawah. Tidak juga berbunyi ri, tidak juga berbunyi ra. Dia condong, cenderung kepada re. Berbunyi re. Majreha. Baik, faham ya anak-anak ya? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baik, pada ayat yang ke-6 surah Al-Baqarah terdapat kalimah yang berbunyi am lam tunzirhum. Baik, dekat sini telah berlakunya ra dibaca secara tarqiq atau nipis. Kenapa? Kerana ra itu mati dan huruf sebelumnya berbaris bawah. Jadi hendaklah dibaca secara tarqiq atau nipis. Baik. Seterusnya pada ayat yang ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa.
ولهم عذاب عظيم. Baik, pada kalimah absarihim. Baik. Absarihim adalah tergolong dalam ro tarqiq sebab ro itu berbaris bawah. Hendaklah dibaca secara nipis. Absarihim. Baik, pada misal yang ketiga iaitu ayat yang ke-8. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Baik, sekiranya kita nafas kita panjang, kita boleh teruskan bacaan hingga ke akhir kalimah. Tetapi seandainya nafas kita pendek, kita boleh berhenti, wakafkan pada wabil yaumil akhir. Baik, jadi dekat sini terdapat dua keadaan yang berbeza. Sama ada apabila kita meneruskan pada kalimah wabil yaumil akhir wa ma hum, ataupun kita mewakafkan wabil yaumil akhir. Jadi dua keadaan yang masih juga sama hukumnya iaitu ro tarqiq, cuma dua keadaan yang berbeza iaitu ro diwakafkan. Okey, seandainya kita memberhentikan bacaan kita pada kalimah wabil yaumil akhir. Dekat situ kita masih lagi menjaga ro tarqiq dibaca nipis, tetapi dalam sebab yang ketiga iaitu ro diwakafkan sebelumnya, sebab ro yang keempat, ro diwakafkan sebelumnya berbaris bawah. Jadi dibaca dengan nipis. Dan kita masih lagi berada dalam ro nipis yang kedua, yang pertama seandainya kita meneruskan bacaan wabil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi masih lagi tergolong dalam ro dibaca secara nipis, tetapi dua keadaan yang berbeza. Itulah sebabnya kita wajib belajar, wajib mengetahui sebab-sebab ro dibaca tarqiq. Sebab kalau seandainya kita terjumpa dengan keadaan seperti ini, kita dapat mengeluarkan dua kaedah yang berbeza pada misal yang sama dalam satu kalimah, insya-Allah. Alhamdulillah, kita berada di akhir pembelajaran kita. Marilah kita sama-sama mengamalkan membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul, kerana membaca dengan tajwid itu adalah wajib. Seterusnya, sama-samalah juga kita berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran dan memelihara bacaan kita dengan betul, insya-Allah. Kita tangguhkan majlis pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.